Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, dan pada siri yang ke-219 ini kita telah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan orang yang bercucuk tanam. Fadlu al-gharsi waz-zar'i. Hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan al-ghars, menanam pokok, wazara, dan juga bercucuk tanam. Maka ada banyak hadis yang Imam Muslim bawakan berkenaan tentang kelebihan orang yang bercucuk tanam. Dan ini pun adalah perkara yang patut disemai di dalam jiwa masyarakat kita. Kadang-kala tanah tu banyak, ataupun kadang-kala di sekitar rumah kita pun ada tanah, namun tak digunakan untuk bercucuk tanam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan komen, ahlan-ahlan kepada Fatimah Samsuddin, dan juga kepada Wagina Sikun, Arina Omar, Izzi Aish, dan juga Siti Zawiyah, dan sahabat-sahabat yang lain. Zizali dan yang berada di ruangan Facebook, serta Zarif Afnan, Ihmira, dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Kita dah tiba pada riwayat 3967 berkenaan tentang kelebihan menanam pokok dan bercucuk tanam. Baca sanad dia. Kuat sikit suara. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min muslimin, mana-mana orang Islam, yaghrisu gharsan, yang menanam pokok, illa kana, kecuali adalah, ma ukila minhu lahu sadaqah, apa jua yang dimakan daripada pokok tersebut, daripada buah-buahan yang tumbuh daripada pokok tersebut, lahu, untuk yang menanamnya adalah sedekah. Wa ma suriqa minhu, dan apa jua yang dicuri bahkan daripada pokok tersebut, lahu sadaqah, untuknya adalah pahala sedekah. Wa ma akala sabu', dan apa jua yang dimakan oleh binatang liar, fahuwa lahu sadaqah, maka itu juga untuknya adalah sedekah. Wa ma akalatit tayru, dan apa jua yang dimakan oleh burung, fahuwa lahu sadaqah, maka itu juga untuknya adalah sedekah. Masya Allah. Selagi mana pokok tu ada, sebab itu orang-orang dulu suka menanam pokok. Selagi mana pokok tu ada, selagi itulah sesiapa pun yang makan, manusia ataupun haiwan, burung ataupun binatang ternakan, semuanya adalah sedekah. Beruntung orang yang banyak menanam pokok, lagi-lagi pokok yang berbuah, tanaman yang berbuah. Sabda Nabi SAW, bahkan wala yarza'uhu ahadun, dan tidaklah seseorang pun yang mengambil apa-apa daripada pokok tersebut, illa kana lahu sadaqah, kecuali itu adalah untuknya sedekah. Maka daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang ketiga, fi hadhil ahadith, pada hadis-hadis yang kita telah baca dan bakal baca, fadilatul gharsi, adanya kelebihan menanam pokok, wa fadilatuz zar'i, dan kelebihan bercucuk tanam, wa anna ajru fa'ili dzalika mustamirrun, dan sesungguhnya pahala orang yang menanam pokok tersebut berkekalan, madamal ghirasu waz-zar'i, selagi mana adanya pokok dan tanaman tersebut, wa ma tawallada minhu, dan kalaulah ianya beranak pinak. Kadang-kala pokok tersebut bila jatuh buahnya, asbab daripada itu benihnya tumbuh pokok yang lain dan seumpamanya, maka dia akan dapat pahala, kata Imam Nawawi, sampailah hari kiamat. Wa qad ikhtalafa ulama,
dan para ulama telah berbeza pendapat berkenaan apa? Fi atyabil makasib. Apakah pekerjaan yang paling afdal? Apakah pekerjaan yang paling afdal? Para ulama berbeza pendapat. Maka ada yang mengatakan yang paling afdal adalah berniaga. Litijarah. Paling afdal adalah berniaga. Kerana itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang kedua, as-sin'atu bil yad. Paling afdal adalah apa jua pekerjaan yang berkaitan dengan seni tangan. Contohnya apa, menjahit, menyulam, pada waktu itu menulis sesuatu. Apa jua perkara yang berkaitan dengan seni tangan. Maka itu adalah pekerjaan yang paling baik. Kerana berdasarkan riwayat bahawa Nabi Allah Idris adalah seorang penjahit. Nabi Allah Daud adalah seorang tukang besi. Maka itu pandangan yang kedua. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan pekerjaan yang paling afdal az-zira'ah adalah bercucuk tanam. Wahuwa sahih. Dan Imam Nawawi memilih bahawa pekerjaan yang paling afdal adalah bercucuk tanam. 3968 baca sanad dia. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW dakhala ala Ummi Mubashir al-Ansariyah. Nabi SAW telah masuk ke dalam kebun milik Ummu Mubashir daripada kalangan Ansar. Fi nakhlillaha, iaitu dalam kebun kurma miliknya. Maka Ummu Mubashir ini pada baris yang kedua, 4, 6, 7 kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka kadangkala dalam riwayat beliau dipanggil dengan panggilan Ummu Mubashir. Kadangkala disebut dengan panggilan Ummu Ma'bad. Dengan panggilan Ummu Ma'bad. Maka beliau adalah orang yang sama. Iaitu Ummu Mubashir, Ummu Ma'bad, dan pada baris bawah tu kata Imam Nawawi dan Ummu Bashir. Maka ketiga-tiga ini merujuk kepada orang yang sama. Ummu Mubashir, Ummu Ma'bad, dan Ummu Bashir. Kata Imam Nawawi, qila ismuhu, ada yang mengatakan nama asalnya adalah Khulaidah. Ada juga yang mengatakan pada waktu itu nama yang lain, beliau adalah isteri kepada Zaid bin Harithah. Beliau telah masuk Islam, bahkan telah berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW telah masuk ke dalam kebun milik Ummu Mubashir al-Ansari. Maka Nabi SAW telah bertanya kepadanya, mana gharasa hadzal nakhla? Siapakah yang telah menanam pokok kurma di sini? Muslimun am kafir? Adakah orang Islam ataupun bukan Islam? Faqalat, maka Ummu Bashir menjawab, bal muslimun, bahkan seorang yang Islam wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi pun bersabda, la yaghrisu muslimun gharsa, tidaklah seorang Islam menanam pokok, wala yazra'u zar'a, dan tidaklah seorang Islam bercucuk tanam, fayakula minhu insanun, lalu makan daripada pokok dan tanaman tersebut mana-mana manusia, wala dabbatun, dan binatang, wala syai'un, dan sesiapa pun, illa kanat lahu sadaqah, kecuali apa yang dimakan itu menjadi pahala untuk orang yang menanam dia. Walaupun mungkin bila kita tanam kita tak tahu siapa yang makan, tapi sesiapa yang dapat manfaat daripada pokok tersebut, maka kita akan dapat pahala. Besarnya ganjaran orang yang bercucuk tanam. 3969 baca sanad dia. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la yaghrisu rajulun muslimun gharsa, tidaklah mana-mana orang Islam menanam pokok, wala zar'a, ataupun bercucuk tanam, fayakula minhu sab'un, maka makan daripada apa yang dia telah tanam, binatang liar, au ta'irun, ataupun burung, ataupun sesiapa pun, illa kana lahu fihi ajrun, kecuali adalah untuknya pada perbuatan tersebut pahala. Wa qala Ibnu Abi Khalaf, ta'irun syai'un kadza. 3970 baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, Nabi SAW telah masuk menemui Ummu Ma'bad. Nabi SAW telah masuk ke dalam kebun milik Ummu Ma'bad. Ala Ummi Ma'bad ha'itan. Ha'itan bermaksud kebun milik Ummu Ma'bad.
Maka baginda telah bertanya, ya Umma Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, man gharasa hadha, siapakah yang telah menanam pokok ini, pokok kurma ini, muslimun am kafir, adakah orang Islam ataupun bukan Islam? Maka Ummu Ma'bad menjawab, bal muslimun, bahkan orang Islam. Tutup pintu tu sebab hujan kat luar. Maka baginda bersabda, fala yaghrisul muslimu ghasan, tidaklah mana-mana orang Islam menanam pokok, fayakula minhu insanun, lalu makan daripada pokok tersebut mana-mana manusia dan binatang ternakan dan burung, illa kana lahu sadaqah, kecuali apa yang mereka makan itu bagi penanam tersebut adalah sedekah, ila yaumil qiyamah, selama-lamanya sampai hari kiamat. Masya-Allah. Selama-lamanya dapat pahala. Kalaulah beberapa tahun dapat pahala, berpuluh tahun maka dapat pahala. Sebab itu orang-orang dulu mereka suka tanam pokok yang berbuah. Tak ada apa-apa, tanam pokok betik, pokok pisang, lagi-lagi pokok yang mudah untuk dijaga, supaya selagi mana berbuah, orang makan dapat pahala. Ada orang dulu suka menanam rambutan, ada orang suka menanam durian, maka semua itu adalah pahala. 3971 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Hafs bin Ghiyath tawil wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abi Muawiyah tawil wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Amr bin Naqid qala hadatsana Ammar bin Muhammad tawil wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibn Fudail kullu haula yani al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu zada Amr fi riwayat an Ammar wa Abu Bakr fi riwayat an Abi Muawiyah faqala an Ummi Mubashshir wa fi riwayat Fudail an imra'ati Zaid bin Harithah. Maka ini menjelaskan, riwayat ini dibawa nak menerangkan siapakah Ummu Ma'bad ataupun Ummu Mubashshir. Beliau adalah isteri kepada sahabat Nabi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wa fi riwayat Ishaq an Abi Muawiyah qala rubbama qala an Ummi Mubashshir anin Nabi wa rubbama lam yakul wa kulluhum qalu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadits Ata'in wa Abi Zubair wa Amr bin Dinar. Jelas ke jelas? Terus baca sanad seterusnya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, ma min muslimin, tidaklah mana-mana orang Islam yaghrisu gharsan, yang bercucuk tanam, menanam pokok, au yazra'u zar'an, ataupun bercucuk tanam, fayakulu minhu tayrun, lalu makan daripada tanaman tersebut burung, au insanun, ataupun manusia, au bahimatun, ataupun binatang ternakan, illa kana lahu, kecuali apa yang dimakan itu untuk orang yang menanam, sedekah adalah sedekah. Besarnya pahala orang yang bercucuk tanam. 3973 baca sanad dia. Maka Nabi SAW kata Anas bin Malik telah masuk ke dalam kebun, dakhala nakhlan, telah masuk ke dalam kebun milik Ummu Bashir, imra'atin minal ansar, isteri kepada salah seorang daripada sahabat Ansar. Maka Nabi bertanya kepadanya, man gharasa hadzal nakhla, siapakah yang telah menanam pokok ini? Muslimun am kafir, adakah orang Islam ataupun bukan? Maka mereka menjawab Muslim, orang Islam, dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi yang bagi gift. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Kita mula masuk pada tajuk yang baru. Tajuk yang baru adalah hadis-hadis berkenaan tentang wad'il jawaih. Wad'il jawaih. Maka apakah bermaksud dengan al-wad'u? Al-wad'u memberi dua maksud. Diterjemahkan sebagai memaafkan ataupun diterjemahkan sebagai mengurangkan. Memaafkan apa? Mengurangkan apa? Iaitu memaafkan bayaran ataupun mengurangkan bayaran. Kepada siapa? Kepada pembeli yang buah-buahan yang kita jual tersebut al-jawaih diserang. Diserang dengan hama ataupun diserang dengan binatang perosak. Selagi mana dia belum potong ataupun dia belum petik. Kalaulah dah potong dan petik, maka itu adalah tanggungjawab dia. Tetapi kalaulah buah tersebut dah berlaku jual beli, tetapi pembeli belum petik, belum potong, kalaulah tanaman, tiba-tiba datang binatang hama ataupun binatang perosak merosakkan buah,
maka Nabi menggalakkan untuk mengurangkan bayaran, Nabi menggalakkan untuk memaafkan bayaran jika mampu. Maka apakah hukum dia? Buah ataupun tanaman yang diserang hama dan binatang perosak, maka siapa yang perlu bertanggungjawab? Pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, ikhtalafal ulama'u fi thamarah, para ulama telah berbeza pendapat berkenaan tentang buah. Idza bi'at ba'da buduwi salah, apabila dijual setelah buah tersebut masak. Wa sallamaha al-ba'i'u ila al-mushtari, dan penjual pun telah menyerah kepada pembeli untuk dia potong buah tersebut ataupun dia petik buah tersebut. At-takhalliyah bermaksud pembeli izinkan untuk penjual masuk ke dalam kebun dan ambil buah daripada pokok yang dia telah beli. Namun kata Imam Nawawi, summa talifat, buah tersebut telah binasa sebelum sempat untuk al-juzaz. Apakah maksud al-juzaz? Sebelum sempat dipetik. Siapakah yang telah membinasakan dia? Bi'afatin samawiyah, disebabkan bencana alam. Hal takunu min dhamanil ba'i, maka siapakah yang perlu bertanggungjawab? Adakah penjual ataupun pembeli? Maka Imam Syafi'i punya pandangan, maka ianya adalah fi zimanil mushtari, itu adalah tanggungjawab pembeli. Maka penjual dia tak perlu untuk pulangkan balik duit ataupun apa-apa, sebab itu adalah tanggungjawab pembeli. Wala yajibu, dan tidak wajib bagi penjual untuk memaafkan ataupun mengurangkan al-jaihah, pada kadar buah-buahan yang telah ditimpa bencana. Lakin yustahabbu, namun digalakkan untuk dia mengurangkan bayaran, digalakkan untuk dia memaafkan bayaran. Sementara itu ada pandangan-pandangan yang lain yang para pelajar boleh baca. Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 2-3 baris lepas itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa hamalu, maka kata Imam Nawawi, para ulama berkenaan dengan hadis-hadis yang kita baca nanti, para ulama menyebut bahawa segala perintah biwad'il jawaih, berkenaan tentang memaafkan, mengurangkan kadar bayaran buah-buahan yang telah ditimpa bencana, ianya bukanlah wajib, namun alal istihbab, ianya adalah digalakkan. Maksud hadis yang Nabi suruh untuk maafkan, yang Nabi kata jangan ambil bayaran, itu semua adalah daripada sudut galakan. Itu satu. Yang kedua, au fima bi'a qabla buduwi salah, ini adalah pada kes yang mana buah itu dijual sebelum daripada masak, dan Nabi tak izinkan untuk menjualkan buah sebelum masak. Maka jika berlaku apa-apa, maka janganlah diambil bayaran ataupun hendaklah dikurangkan bayaran. Jelas ke jelas? Terus baca 3974. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, in bi'ta, jika kamu menjual, min akhika, kepada saudara kamu, samara, buah yang masih berada di pokok. Qala, tahwil, wa bi ilai qala wadatsana Muhammad bin Abbad qala hadatsana Abu Damrah an Jurayj an Abi Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, lau bi'ta min akhika samara, sekiranya kamu menjual kepada saudara kamu buah yang berada di pokok, fa asabat hujaiyah, maka buah tersebut telah diserang oleh hama ataupun binatang perosak, fala yahillu, maka tidaklah halal untuk kamu an ta'khudha minhu syai'a, untuk mengambil daripada bayaran tersebut apapun. Ta'khudhu bima ta'khudhu mala akhika, dengan sebab apa kamu nak mengambil harta saudara kamu, bighairi haqqin, tanpa perkara yang hak. Sebab buah tu dah rosak sebelum sempat dia petik, tanaman tersebut dah rosak, maka Nabi galakkan untuk penjual mengurangkan ataupun memaafkan. Jelas ke jelas? 3975 yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wadatsana Hasan al-Hulwani qala hadatsana Abu Asim an Ibn Jurayj bi hadzal isnad mislah. 3976 baca sanad dia.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW naha telah melarang an bai'i thamarin nakhli, daripada menjual buah yang masih berada di pohon kurma, hatta tazhuwa, sehinggalah buah tersebut masak. Fakulna, maka kami telah bertanya kepada Anas, mazauha, apakah yang dimaksudkan buah telah masak, buah kurma yang telah masak? Maka Anas bin Malik berkata, tahmaru, ianya telah berubah menjadi warna kemerahan dan kekuningan. Ara'aituka, maka kata Anas bin Malik, apakah pandangan kamu? In mana Allahu thamarah, jika Allah menahan buah tersebut daripada masak kerana turunnya bencana dan sebagainya, bima tastahillu mala akhi, maka atas dasar apa, atas sebab apa kamu menganggap boleh untuk kamu mengambil duit saudara kamu? Maka daripada sini kita baca Nabi galakkan untuk dipulangkan duit-duit tersebut. 3977 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah melarang, telah melarang an bai'i thamarah, daripada menjual buah yang masih berada di pohon, hatta tuzhiya, sehinggalah ia masak. Maka mereka telah bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan buah masak? Maka Anas bin Malik menjawab, tahmarru, bertukar warnanya menjadi kemerah-merahan. Faqala, maka Anas bin Malik berkata, idza mana Allahu thamarah, apabila Allah telah menahan buah tersebut daripada masak, fabima tastahillu mal akhi, maka dengan sebab apa kamu masih ingin untuk mengambil duit dia? Maka Nabi menggalakkan untuk memulangkan balik duit jika buah tersebut diserang oleh hama ataupun binatang perosak. 3978 baca sanad dia. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, illam yuthmir Allahu azza wa jal, jika Allah tidak mengizinkan untuk pokok tersebut mengeluarkan buahnya, fabima, maka dengan sebab apa? Maksud Allah tak mengizinkan datangnya bencana, datangnya musibah, datangnya makhluk yang merosakkan buah-buah. Maka Nabi bertanya, fabima, maka dengan sebab apa? Yastahillu, kamu menganggap halal salah seorang daripada kamu ma'al akhi, untuk mengambil harta saudaranya. 3979 baca sanad dia. Maka daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW amara, telah memerintahkan biwad'i, untuk memaafkan bayaran ataupun untuk mengurangkan bayaran, al-jawaih, buah-buahan ataupun tanaman yang telah diserang hama ataupun telah diserang bencana alam. Maka buah tersebut tak dapat dipetik, tak sempat dipetik, maka Nabi menggalakkan untuk memaafkan bayaran ataupun mengurangkan bayaran. Jelas ke jelas? Maka ini tentang buah-buahan. Bab yang berikut nak menerangkan sunnah untuk memaafkan ataupun mengurangkan hutang. Maka digalakkan untuk kalaulah kita mampu, kalaulah kita kaya, maka maafkanlah hutang ataupun kurangkanlah bayaran hutang. 3980 baca sanad dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, usibah, telah menimpa rajulun, seorang lelaki, fi ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi SAW, fi thimari nibta'aha, terkait dengan buah-buahan yang dia telah beli. Dia ada beli buah-buahan, namun berlaku musibah, maka dia tak dapat apa-apa dan dia tinggal dengan hutang. Fakathura dainuh, maka telah banyaklah hutang dia. Mungkin dia beli untuk jual balik, namun belum sempat jual, datang bencana alam, habis segala modal yang dia telah belanjakan. Bahkan ada yang dia pinjam. Maka Nabi SAW telah bersabda, tasaddaqu alaih, bersedekahlah kamu untuk sahabat ini. Maka orang ramai telah bersedekah untuknya. Falam yablugh dzalika wafa'a dainih, maka belum mencapai jumlah sedekah tersebut wafa'a dainih, sesuatu untuk melunaskan hutang, hutang teman-teman dia dan hutang orang yang dia berhutang. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada orang-orang yang lelaki ini ada berhutang kepadanya. Sabda Nabi, khudhu ma wajadtum, apa yang kamu terima maka ambillah, walaysa lakum illa dhalik, dan kamu tidak ada sebarang tuntutan kecuali hanya itu yang kamu dapat. Maka Nabi tak izinkan untuk orang yang berhutang tuntut lagi kerana orang ni dalam susah.
Nanti bila dia dah kaya, maka barulah tuntut semula. Itulah pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. 3981 yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsani Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith an Bukair bin al-Ashaj bi hadzal isnadi mislah. 3982 baca sanad dia. Maka Aisyah radhiyallahu taala telah berkata, aku telah Nabi SAW telah mendengar sauta khusumin bil bab, suara pertengkaran di pintu Nabi. Aliyatan aswatuhuma, tinggi suara kedua-dua mereka. Masing-masing bercakap dengan nada yang tinggi. Mereka bertengkar. Wa idza ahaduhuma, tiba-tiba salah seorang daripada dua ini yastaudiul akhar, meminta keringanan kepada temannya, wa yastarfiquhu fi syai'in, dan meminta belas kasihan dalam penangguhan pembayaran hutang. Wa huwa yaqul, dan sementara orang yang kedua ini berkata, wallahi, demi Allah, aku takkan memberi keringanan dan aku tidak akan membenarkan kamu membayar lewat daripada tempoh yang telah dijanjikan. Maka Nabi SAW keluar daripada rumah untuk bertemu mereka berdua. Maka Nabi bertanya, ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf? Manakah orang yang telah bersumpah menggunakan nama Allah, la yaf'alul ma'ruf, dia bersumpah dia tidak akan melakukan kebaikan. Maka sahabat itu pun berkata, aku wahai Rasulullah. Maka lelaki tersebut berkata, falahu, untuk orang yang berhutang dengan aku ini, ayyudzalika ahabba, apa jua yang dia suka. Kerana engkau wahai Rasulullah, apa yang dia nak minta penangguhan boleh, dia nak minta keringanan boleh, aku berikan kerana engkau wahai Rasulullah. 3983 nak menceritakan kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan orang yang pernah berhutang dengan dia. Panggil Kak Safi terus baca sanad dia. Maka daripada ayahnya iaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya ayahnya Ka'ab bin Malik taqada, telah meminta untuk menjelaskan hutang. Ibn Abi Hadrat, daripada anak lelaki Abu Hadrat ataupun Ibnu Abi Hadrat yang merupakan gelaran orang tersebut. Dainan, akan hutang, kana lahu, yang adalah miliknya, alaihi, wajib ke atas Ibnu Abi Hadrat pada zaman Nabi SAW. Panggil Kak Safi fil masjid, dan dia minta dalam masjid. Fartafan aswatuhuma, maka telah tinggilah suara mereka berdua. Hatta sami'aha, sehingga Nabi SAW telah mendengar, dan ketika itu baginda berada di rumah. Fakharaja ilaihima Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar menemui mereka berdua. Hatta kasyafa sijfa hujratih, sehingga baginda telah menyingkap tirai bilik Nabi SAW, rumah Nabi SAW. Wanada Ka'ab bin Malik, dan Nabi telah menyeru kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab. Maka Ka'ab pun menjawab, labbaika ya Rasulullah, fa asyara ilaihi biyadih. Maka Nabi telah mengisyaratkan dengan tangan baginda kepada Ka'ab, andai syatra, hendaklah Ka'ab bin Malik memaafkan kadar separuh daripada hutang kamu. Maka berkata Ka'ab bin Malik, aku lakukan wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada orang tersebut, kum, bangunlah sekarang, faqdihi, maka tunaikanlah, bayarlah hutang kamu. Jelas ke jelas? 3984 yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri an Abdullah bin Ka'ab bin Malik anna Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu akhbarahu annahu taqadha daynan lahu ala ibni Abi Hadrah bimithli hadits ibn Wahb. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya 3985. Maka daripada hadis ni kita tahu bahawa sahabat yang Nabi minta untuk dia memaafkan, meringankan hutang dia adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau ada mempunyai harta, malun ay malun kathir, harta yang banyak. Ala Abdullah bin Abi Hadrah, hutang yang sepatutnya dibayar oleh Ibnu Abi Hadrat al-Aslami. Falakiyahu, maka Ka'ab bin Malik telah menemui Ibnu Abi Hadrat. Falazimahu, dan tidak mahu untuk melepaskannya.
fatakallama, maka mereka berdua telah berbicara sehingga tinggi suara-suara mereka. Famarrat bihima Rasulullah, maka Nabi SAW telah melewati mereka berdua, lalu baginda bersabda, wahai Ka'ab, fa asyara biyadih, maka Nabi telah mengisyaratkan dengan tangan baginda, ka'annahu yaqul, seolah-olah baginda bersabda, an-nisfa, maafkanlah separuh daripada hutangnya. Fa akhadha nisfan mimma alaihi wa taraka nisfa, maka Ka'ab bin Malik hanya mengambil separuh daripada hutang dan memaafkan baki lagi separuh. Ini adalah kelebihan-kelebihan orang yang mengurangkan, memaafkan orang yang berhutang. 3986, baca sanad dia. Sebelum daripada itu, maka apakah tajuk hadis-hadis ini? Man adraka ma ba'ahu indal mushtari. Kalaulah seseorang itu dia mendapatkan balik apa yang dia telah jual kepada pembeli, dan pembeli ni pun belum bayar ataupun belum habis bayar, waqad aflas, dan dia telah jatuh muflis, falahur rujuk, maka boleh untuk penjual tadi mengambil semula barang dia. Baru bangun eh? Atiyah, turun Atiyah. Kakak dia bangun. Atiyah, sini Atiyah. Senyap. Mana dia? Ada yang bawa Atiyah turun tak? Tolong ambil dia jap. Dia dekat tepi tangga tu. Tadi dia tidur. Okey, maka hadis-hadis yang bakal kita baca ni banyak. Kalaulah seseorang itu dia ada barang yang dibeli oleh seseorang dan masih belum bayar, dan orang tersebut jatuh muflis, jatuh bankrupt, maka boleh untuk dia mengambil semula barang dia. Atiyah, sini. Nah, air. Nah, air. Atiyah. Ni air dulu. Sedih. Dah tidur. Tidur lagi. Pagi dah. Okey. Namun antara syarat dia, barang tersebut mestilah masih dalam keadaan yang sama. Kalaulah barang tersebut dah tinggal separuh ataupun tidak lagi intact dalam bentuk yang sama, maka dia tak boleh ambil barang tersebut. Sebaliknya, barang tersebut akan dijual dan dia perlu berkongsi harga barang tersebut dengan orang-orang lain yang orang muflis tersebut ada berhutang. Jelas ke jelas? 3986, baca sanad dia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, ataupun aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, kata perawi, man adraka malah, barang siapa yang mendapatkan semula hartanya, syarat dia bi'ainihi, ini syarat dia. Dan nanti kita akan baca pada riwayat 3988 ada penjelasan penambahan, walam yufarriqu, barang tersebut tidak berubah, masih lagi pada bentuk yang sama. Inda rajulin, dia mendapatkan barang tersebut pada seseorang yang telah muflis dan orang tersebut masih belum bayar hutang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, au insanin qad aflas, ataupun pada seseorang manusia yang telah muflis, fahuwa ahaqqu bih, maka dialah yang lebih berhak untuk mengambil barang tersebut berbanding berbanding pemiutang yang nama dia, pemiutang yang lain. Maka pada baris yang kedua daripada hujung syarah Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama telah berbeza pendapat fi man ishtara, bagi orang yang telah membeli sesuatu barang lalu jatuh muflis, au mata, ataupun meninggal dunia sebelum sempat dia membayar harga barang tersebut, wala wafa'a indah, dan ketika dia muflis ataupun dia meninggal dunia tak ada duit untuk membayar barang tersebut, wa kanatis sil'ah, dan syaratnya barang tersebut mestilah berbaki pada bentuknya yang asal, maka Imam Syafi'i berkata
ba'iha bil khiyar, maka penjual barang tersebut ada pilihan. Jika dia mahu, dia boleh tinggalkan barang tersebut untuk dijual dan dia berkongsi agihan pembayaran dengan pemiutang yang lain. Wa insya'a, dan jika dia mahu, raja'a fiha bi'ainiha, dia boleh ambil semula barang tersebut fi suratil iflas, pada keadaan apabila orang tersebut jatuh muflis dan pada keadaan orang tersebut meninggal dunia, maka dia boleh ambil semula barang dia. Jelas ke jelas? 3987 yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Hushaimun tawil wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumih jami'an al-Laits bin Sa'd tawil wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Rabi' ibn Habib bin al-Harith qala hadatsana Hammad yani bin Zaid tawil wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah tawil wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab wa Yahya bin Sa'id wa Hafs bin Ghiyath kullu هؤلاء أن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أيما امرئ فلسا. 3988 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW berkenaan tentang seorang lelaki alladhi yu'dim, yang telah jatuh miskin, yang telah jatuh muflis, dia tak ada apa-apa yang tinggal. Maka Nabi bersabda tentang orang itu, idza wujida indahul mata', apabila didapati pada orang tersebut barang yang dia beli dalam kurungan dan dia belum bayar barang tersebut. Walam yufarriqu, dan barang tersebut tidak berubah, maksudnya masih intact dalam keadaan yang sama. Annahu, maka sabda Nabi, sesungguhnya barang tersebut li sahibihi adalah milik pemilik alladhi ba'ah, yang telah menjualkannya. Maka pemiliknya berhak ambil balik barang tersebut dan pemiutang-pemiutang yang lain tak boleh. Walaupun dia kata, aku yang dia lebih banyak hutang, aku yang dia lebih lama hutang. Kalaulah barang yang dibeli tersebut masih elok, masih dalam keadaan yang sama, maka penjual itu yang lebih layak untuk mengambil semula barang dia. 3989 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala daripada Nabi SAW, baginda Nabi SAW bersabda, idza aflasar rajul, apabila seseorang itu jatuh muflis, fawajadar rajul, maka penjual mendapati barangnya masih ada bi'ainihi, pada bentuk yang sama, pada keadaan yang sama, fahuwa, maka penjual tersebut adalah yang lebih berhak untuk mengambil barang tersebut. 3990 baca sanad dia. Maka Nabi SAW bersabda, fahuwa, maka orang tersebut lebih berhak untuk barang tersebut minal ghurama, berbanding pemiutang-pemiutang yang lain. Sebab itu barang dia yang jual, masih belum terima bayaran, maka dia yang berhak untuk ambil. 3991, dan itulah hilah yang diguna oleh sebahagian daripada bank. Sebab kita tahu bahawa kalaulah contohnya perbankan Islam, maka sebenarnya apa yang kita bayar bulan-bulan, maka kebanyakannya diambil kira, tak silap saya, kalau saya silap minta maaf, adalah akad dia adalah sebagai sewa. Maka apakah bayaran yang dijual? Bayaran yang dijual adalah pembayaran yang paling akhir, pembayaran yang akhir, bila bank dah dapat untung dia. Maka sebab itu bila seseorang itu jatuh muflis, maka apakah dalil yang diguna oleh bank ataupun pemberi pinjam? Maka diambil dalil daripada hadis-hadis ini, rumah tersebut masih ada ataupun kereta tersebut masih ada, maka dia yang lebih berhak untuk mengambil semula barang itu berbanding daripada pemiutang-pemiutang yang lain. Maka apa yang dibayar setiap bulan bukanlah daripada perjanjian jual beli pada kebanyakan dia. Hilah dia adalah itu dikira sebagai sewa. Bayaran yang terakhir, maka barulah itu dikira sebagai
apa yang kita beli daripada bank, bayaran yang terakhir. Wallahu alam. Dan mungkin saya silap, tapi itu apa yang saya faham. 3991 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Idza aflasa ar-rajul," apabila seseorang itu jatuh muflis, "fawajada ar-rajulu indahu sil'atah," dan penjual mendapati barang dia masih ada pada orang muflis, bi'ainiha, pada keadaan yang sama, tak berubah, masih lagi dalam keadaan yang sama, fahuwa, maka penjual tersebut ahaqqu biha, lebih berhak untuk mendapatkan barang tersebut berbanding pemiutang yang lain. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan fadli, kelebihan inzaril mu'sir. Inzar maksudnya memberi tempoh, memberi penangguhan kepada orang berhutang yang miskin. Wattajawuz, at-tajawuz bermaksud memberi kelonggaran, memberi kemudahan pada fil iqtida, dalam menuntut pembayaran hutang, minal musir, daripada penghutang yang kaya ataupun miskin. Maka kalaulah memberi kelonggaran dan kemudahan, orang yang berhutang kaya dan miskin sama. Tetapi untuk orang yang miskin, digalakkan untuk diberi tempoh penangguhan. Maka dia boleh mendapat penangguhan kalaulah dia miskin tak mampu nak bayar. 3992 baca sanad dia. Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Talaqatil malaikah," malaikat telah bertemu, "ruh rajulin," dengan ruh salah seorang daripada orang-orang sebelum kamu, "mimman kana qablakum." Faqalu, maka malaikat bertanya, "A'amilta minal khairi syai'a?" Adakah kamu mempunyai amalan-amalan yang baik sedikit pun? Maka ruh ini berkata, "Tidak." Qalu, maka malaikat berkata, "Tadzakkar, ingat betul-betul, mungkin kamu ada amalan baik yang kamu lupa." Maka berkatalah ruh ini, "Kuntu udayunun nas," aku ada memberi hutang kepada orang ramai. "Fa'amuru fityani," maka aku telah perintahkan kepada pekerja ataupun hamba-Ku, "ayun ziru," untuk mereka memberikan penangguhan, "al-mu'sir," kepada pemiutang yang kepada orang berhutang yang susah. "Wa yatajawwazu," aku perintahkan mereka untuk memberi kelonggaran, "anil musir," kepada orang berhutang yang kaya. Qala, maka berkata perawi, maka Allah SWT telah berfirman, "Tajawwazu anhu," maka ampunkanlah dia, maafkanlah dia. Dengan sebab dia memberi penangguhan, dengan sebab dia memudahkan orang untuk membayar hutang, maka itu adalah antara sebab Allah ampunkan dosa seseorang. Masya Allah. Dan ini bukanlah mudah, tapi ada banyak juga orang yang memang sikap dia begitu. Ada orang yang saya kenal, orang hutang dia sampai beratus ribu, walaupun dia tak memaafkan, tetapi dia masih beri kelonggaran. Dah bertahun-tahun, tapi dia beri kelonggaran. Tak apa, bayar sedikit-sedikit. Maka moga-moga menjadi asbab pengampunan. Tetapi nanti kita akan baca pula hadis. Kalaulah orang tersebut mampu bayar, dia tak bayar, itu adalah satu bentuk kezaliman. Kalaulah dia meninggal dunia dalam keadaan dia tak bayar, walaupun dia mampu, maka dia berdosa. 3993 baca sanad dia. Maka telah berkumpul Huzaifah radhiyallahu anhu bersama dengan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Huzaifah telah berkata, "Rajulun," ada seorang lelaki, laki Rabbah yang telah bertemu dengan Tuhannya. Faqala, maka Allah berfirman, "Ma amilta," apakah amalan yang telah kamu lakukan? Dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Maka hamba ini pun menjawab, "Ma amiltu minal khairi," aku tidak ada sebarang amalan baik. Adalah seorang yang mempunyai banyak harta, zamal, fakuntu utalibu bihin nas, maka adalah aku melakukan urusan harta dengan orang ramai. Dia ada memberi pinjam, berurusan harta dengan orang ramai. Fakuntu akbalul maisur, maka aku mempermudahkan orang-orang yang kaya. Al-maisur, orang yang kaya. Wa atajawas, dan aku memberikan keringanan, kelonggaran, anil maksur, kepada orang berhutang yang susah. Qala, maka Allah pun berfirman, "Tajawazu,"
ampunkanlah, maafkanlah daripada hamba-Ku ini. Qala Abu Mas'ud, hakadha sami'tu Rasulullah SAW yaqul. 3994 baca sanad dia. Daripada Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang lelaki telah meninggal dunia, fadakhalal jannah, lalu telah masuk ke dalam syurga. Faqilalah, maka penghuni syurga yang lain bertanya kepadanya, ma kunta ta'mal, apakah amalan yang kamu lakukan dulu di dunia, kenapa kamu masuk syurga? Fa imma dzakara wa imma dzukira. Faqala, maka dia pun berkata, inni kuntu ubayyu'un nas, sesungguhnya aku ada melakukan jual beli dengan orang ramai. Fa kuntu unzirul mu'sir, maka aku kerap memberi penangguhan kepada orang susah yang berhutang. Wa atajawwazu fi sikkati aw fi naqdi, dan aku mempermudahkan pada bayaran, pada pembayaran. Dia mudahkan. Ada orang yang sepatutnya dah kena bayar, tapi dia minta pada waktu itu nak bayar beransur-ansur, diizinkan. Maka dengan sebab itulah dia masuk syurga. Faghfiralah, maka dengan sebab perbuatan itu diampunkan segala dosanya. Maka berkata Abu Mas'ud, wa ana, dan aku juga telah mendengar ini daripada Nabi SAW. 3995 baca sanad dia. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, utiyallahu ta'ala bi'amdin min ibadi, dia datangkan ke hadapan Allah salah seorang daripada hamba-hamba Allah. Atahullahu malan, Allah berikan kepadanya harta yang banyak. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepadanya, madza amilta fid dunya, apakah amalan kamu sewaktu di dunia? Qala, berkata perawi, wala yaktumuna Allah haditha, pada saat itu manusia tidak akan mampu menyembunyikan daripada Allah sesuatu apa pun. Qala, maka orang ini menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ataitani malak, engkau telah kurniakan kepadaku harta milikmu. Fakuntu ubayyu'un nas, lalu aku telah melakukan jual beli di kalangan orang ramai. Wa kana min khuluqi, dan adalah di antara sikapku al-jawaz, suka mempermudahkan pembayaran. Fakuntu atayassar, maka aku kerap mempermudahkan ke atas orang berhutang yang kaya. Wa unzir, dan aku memberi penangguhan ke atas orang berhutang yang miskin. Maka Allah pun berfirman, ana ahakku, aku yang lebih berhak untuk memaafkan berbanding kamu. Tajawazu an abdi, maka Allah berfirman, ampunkanlah dia, maafkanlah dia. Masya Allah. Maka pengampunan disebabkan dia mempermudahkan urusan orang membayar hutang. Berkata Uqbah bin Amir al-Juhani, dan Abu Mas'ud al-Ansari berkata, aku juga telah mendengar begini daripada min fi bermaksud mulut, daripada mulut Nabi SAW. 3996 baca sanad dia. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, husiba rajul, akan dihisap seorang lelaki daripada umat sebelum kamu. Falam yujad lahu minal khairi syai'un, maka tidak didapati untuknya daripada amalan baik sedikit pun. Dia tak ada amalan baik, illa kecuali. Apakah amalan baik dia? Annahu kana yukhalitun nas, beliau bergaul dengan orang ramai. Wa kana musira, dan adalah beliau seorang yang kaya. Fa kana ya'muru ghilmanah, maka beliau memerintahkan kepada para hambanya an yatajawazu, untuk mempermudahkan anil mu'sir, daripada orang-orang susah yang mempunyai hutang. Qala, maka Allah pun berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu, kami lebih berhak untuk mempermudahkan, memaafkan berbanding daripada kamu. Tajawazu anhu, maka Allah berfirman, permudahkanlah urusan dia, ampunkanlah dosanya. 3997 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, kana rajulun, ada seorang lelaki, yudayunun nas, suka memberi hutang. Dia suka memberi hutang sebab dia kaya. Dia tak nak bagi percuma. Ini pun bagus. Kalaulah ada orang yang benar-benar susah, maka bagi hutang supaya dia ada semangat untuk membayar balik. Berbanding daripada memberi percuma, maka easy money, easy spend. Kalaulah seseorang tu dapat duit dengan mudah, maka dia tidak akan hargai.
maka dia suka memberi hutang. Tujuan dia nak membantu tapi dia tak bagi percuma. Dia suka memberi hutang kepada orang ramai. Maka dia berpesan kepada pekerja ataupun hambanya, idza ataita mu'sira, apabila ada orang berhutang yang susah datang, fatajawaz anhu, maka permudahkanlah urusan dia. La'allallaha, moga-moga Allah yatajawazu anna, mempermudahkan urusan kita. Falaqiyallaha, maka apabila dia bertemu dengan Allah, fatajawaz anhu, maka Allah telah mempermudahkan urusannya, Allah telah memaafkannya. 3998 apa yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarana Yunus an ibn Shihab anna Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah hadatsa annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bimithli. 3999 baca sanad dia. Maka daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu sahabat Nabi, talaba ghariman, beliau telah mencari salah seorang yang ada hutang dengan dia. Telah tiba waktu pembayaran, lalu dia pun mencari orang berhutang tersebut. Fatawara, maka orang berhutang ini menyembunyikan diri daripada Abu Qatadah. Dan inilah sikap semua orang berhutang. Maka dia menyembunyikan diri daripada nak berjumpa dengan orang yang dia berhutang. Summa wajadah, kemudian Abu Qatadah telah berjaya menemui orang yang berhutang dengan dia. Maka orang berhutang ini pun berkata, inni mu'sir, sesungguhnya aku berada dalam keadaan susah buat masa ini. Qala, maka Abu Qatadah bertanya untuk kepastian, Allah, demi Allah, adakah kamu susah pada saat ini? Maka dia pun berkata, Allah, demi Allah, aku dalam keadaan susah. Maka Abu Qatadah berkata, maka sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yunjiyallah, barang siapa yang suka ataupun ingin untuk Allah menyelamatkannya, min kurabi yaumil qiyamah, daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat, falyunafis, maka hendaklah dia memberi kelonggaran, an mu'sir, daripada orang berhutang yang susah, au yad'anhu, ataupun hendaklah dia memaafkan ataupun mengurangkan bayaran. Hadis yang ke-4000, hadis yang terakhir untuk sesi pagi ni, kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani wa Abu Tahir qala akhbarana Wahb bin qala akhbarani Jarir bin Hazim an Ayyub bi hadzal isnad nahwah. Insya-Allah kita akan sambung pada jam 9 suku insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.